pula jadi kerajaan, kamu jadi pembangkang. Jadi di situ siapa yang bodoh, siapa yang cerdik. Itu soalan saya. Kalau PKAD kalah dengan DAP tak apa, kami dua-dua jadi kerajaan. Ya, masalahnya sekarang ni bersatu dengan PAS, dia menang jumlah kursi berbanding dengan UMNO. Tetapi UMNO pula jadi kerajaan. Dia jadi pembangkang kan. Itulah. Jadi siapa cerdik, siapa bijak kat situ. Kan? Dalam politik ni, sebab tu saya selalu sebut, satu campur satu, dalam matematik politik tidak semestinya dua. Satu campur satu tidak semestinya dua. Itu dalam matematik politik. Dia ada kaedah dia, kebijaksanaan. Sebab tu dalam politik ni ada orang terlalu bijak sangat sampai ayat Quran pun dijual. Kan? Itu terlalu bijak. Susah juga biar terlalu bijak ni. Bila kita terlalu mahir sangat dalam bidang agama, kita mempergunakan agama itu, ilmu yang kita ada tu untuk kita jual Al-Quran. Kita akan kata orang ini munafik, kita kata orang ni kafir, kita kata orang ni lawan Al-Quran. Kita sahaja yang Islam suci murni. Kita sahaja yang menurut ajaran Islam. Jadi tak betul lah kan. Ni sekarang ni dah bermula dah tazkirahnya sebenarnya waktu ni. Waktu ini sebenarnya dah bermula tazkirah. Tazkirah ini tidak semestinya kita sebut tentang baca Al-Quran, kemudian baca hadis, kemudian kita ulang kan. Tazkirah ini adalah ingat mengingati. Jadi dalam politik juga kita ada sikap ingat mengingati sesama kita. Kerana politik dan agama itu tidak boleh dipisahkan. Hang tak rasa malu ke sokong DAP? Nak malu apa? Saya sebenarnya rasa malu pernah sokong PAS dulu. Malu sokong PAS. Bila saya terbayangkan Sanusi MB Kedah tu, saya rasa betul ke ni? Betul ke Sanusi tu pemimpin PAS? Malu kita. Bila saya terbayangkan ahli Parlimen Kuantan daripada PAS yang cakap kat Parlimen baru ni, saya kata betul ke PAS? Takkanlah setahap itu pemikiran dia. Bila saya terbayangkan Haji Hadi bila mengulas isu ekonomi, saya kata betul ke dia ni Presiden PAS? Jadi saya rasa saya lebih malu sebenarnya. Mungkin dulu mohon mohon dielakkan lagi lah ya. Saya pernah dulu bersama dengan PAS, sepentas dengan PAS, pernah bantu PAS, tapi waktu itu PAS dikawal oleh seorang ulama yang juga seorang ahli politik yang amat bijaksana, ya, almarhum Tok Guru Ni Aziz. Dia bukan saja seorang pemimpin politik, tetapi dia juga seorang ulama, di mana apabila dia berpolitik, dia juga meletakkan agama sebagai panduan dia di dalam politik. Ya, dia tidak akan menjual agama dia untuk politik, tetapi dia menggunakan politik itu untuk mencapai cita-cita agama dia. Itulah ulama yang sebenar. Ya, dia berpolitik untuk apa? Untuk mencapai cita-cita dia. Di dalam melaksanakan apa yang Islam suruh. Ya. Saya masih ingat lagi Tok Guru Aziz pernah sebut. Dia kata dulu dia tidak masuk politik, dia cuma seorang ustaz mengajar sekolah. Ya, mengajar di sekolah sebagai ustaz, dia kata. Dia tidak menyertai dan tidak aktif di dalam politik. Suatu dia mengajar di sekolah, dia kata, dia mengajar anak murid dia supaya jangan berjudi, jauhi judi dan sebagainya. Ketika itu orang Melayu pun kuat berjudi juga. Ya. Orang Melayu kampung-kampung ni, ya, main daun terup dan sebagainya lah, macam-macam bentuk judi. Jadi Tok Guru Aziz sebagai guru ustaz mengajar di sekolah, dia beritahu anak murid dia, jangan berjudi, haram, tak boleh judi apa semua kan. Lepas tu dia tengok judi masih lagi berleluasa. Kan, judi masih lagi berleluasa di kampung-kampung waktu itu. Kemudian bila dia masuk politik, menyertai parti politik, dan dia akhirnya menjadi menteri besar, ya, dengan kuasa yang dia ada, kuasa dia sebagai menteri besar, di bawah bidang kuasa dia, hanya dengan sebatang pen saja, dia boleh menutup kedai judi. Ya, dengan kuasa yang dia ada. Dia boleh menutup mana-mana premis bawah kawalan dia. Negeri, dia boleh tutup kedai judi.
Ya, dengan kuasa yang dia ada. Jadi dia menggunakan kuasa itu untuk melaksanakan apa yang Islam suruh. Sebab tu dia kata, waktu dia tidak masuk politik, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Sekadar mulut aja. Melarang dengan mulut, ya, bagi tahu, tapi judi tetap juga banyak berlaku di kampung-kampung. Tapi bila dia masuk politik dan digunakan politik itu untuk melaksanakan apa yang Islam suruh, maka dia berjaya. Walaupun tak sepenuhnya Islam dapat dilakukan di Kelantan, tetapi ada usaha dia, kebijaksanaan dia. Ya, kebijaksanaan dia untuk melaksanakan apa yang Islam suruh. Ya. Ada kuasa, dia tutup kedai judi. Ya. Dia berbeza dengan sekarang. Bila ada kuasa di peringkat persekutuan, judi yang 8 kali itu dia tambah jadi 22 kali. Lepas tu salahkan orang lain. Ya? Dia salahkan orang lain. Padahal dia kerajaan. Dia sebahagian daripada kerajaan. Waktu 3 tahun. Saudara masih ingat? Ya, waktu pertahanan pemerintah, kita ambil alih kerajaan ini daripada UMNO Barisan Nasional. Waktu itu cabutan judi setahun 22 kali. Ya. Kemudian bila kita ambil alih, kerajaan PH ambil alih, di bawah Menteri Lim Guang Eng daripada DAP yang dikatakan anti-Islam itu, ya, dia Menteri Kewangan, lesen judi ni bawah kuasa Menteri Kewangan, Lim Guang Eng Menteri Kewangan, DAP, dia memikirkan bahawa walaupun dia tahu kebanyakan tokoh-tokoh judi ini ada di kalangan orang Cina. Tokoh-tokoh judi ini kebanyakan orang Cina. Kaum dia tahu. Ya, tetapi dia memikirkan ini bukan soal kaum. Ini soal akhlak. Bagaimana kita nak mendidik masyarakat Malaysia, tak kira apa bangsa dan agama, supaya kalau boleh kurangkan amalan yang tidak baik itu, iaitu judi. Dan Lim Guang Eng pun tidak setuju. Dia pun tidak mahu anak dia juga satu hari nanti terjebak dengan judi. Maka dia menggunakan kuasa yang dia ada. Tak boleh nak hapus semua, dia kurangkan. Ya, dia kurangkan. Mula-mula 22 kali jadi 12. Ya, lepas 12 last kali kurangkan jadi 8. Ya, sebelum kerajaan PH itu dia khianati, jumlah yang dapat dikurangkan, ya, di bawah Lim Guang Eng adalah 8 kali. Ya. Waktu itu apa kata Puak Lebay? Waktu itu Puak Lebay jadi pembangkang lah kena waktu itu. Lebay kata apa? Islam bukan suruh kurang, hapuskan, tutup terus, dia kata. Buat apa nak kurang? Tak kira lah 22 kali ke, 8 kali ke, 4 kali ke, judi tetap judi. Kita nak tutup, haramkan terus. Wah, bukan main Lebay waktu itu. Waktu itu. Waktu dia jadi pembangkang. Buat apa kurangkan, dia kata. Tapi waktu itu kita kerajaan PH, kita tidak termakan dengan kata-kata bodoh itu. Ya, kita terus jalan dengan usaha kita, inisiatif kita. Apa sekadar mana yang mampu kita buat dulu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ini kaedah yang PAS pun selalu sebut. Jadi itulah yang kita lakukan, ya, waktu kerajaan PH. Kita sampai 8 kali cabutan, kurangkan. Kan, kalau nak ikut bangsa ataupun kaum yang marah ketika itu, tentulah tokoh-tokoh judi. Sebab mereka sudah kurang bisnes, perniagaan mereka. Sebab dikurangkan cabutan itu. Dan kebanyakan tokoh judi itu adalah kaum Cina. Yang mengurangkan jumlah itu adalah Menteri Kewangan, kaum Cina, daripada DAP juga. Ya? Bukannya orang Melayu, kaum Cina. Apakah DAP anti Melayu apabila dia mengurangkan cabutan judi? Kita ada kata DAP anti Islam, DAP anti Melayu. Apa dalil dia? Dalil dia DAP telah mengurangkan cabutan judi. Ya? Oh, macamlah tokoh judi itu banyak orang Melayu. Yang banyak di kalangan orang Melayu adalah pemain judi. Kalau saudara tak percaya, pergi kedai-kedai Toto, ya? Tokoh Toto itu kaum Cina. Ya? Tapi yang banyak berbaris dekat kaunter tu, cuba saudara bilang, kebanyakan kaum mana? Ya? Tua-tua pula tu. Saya dekat sini, kawasan saya ni dekat Taman Tas tu, cuba pergi tengok. Bulan puasa pun ada. Ni bulan puasa ni, petang-petang macam ni, cuba pergi. Ada saudara.
Banyak orang Melayu, orang Felda, orang tua-tua, duduk bawah pokok, bawah pondok kan. Buka kertas. Macam nak tunggu result SPM masing-masing. Kesian saudara ya, kesian. Nak buat macam mana? Masih lagi kita salahkan DAP. Masih lagi kita kata DAP ini anti Melayu, anti Islam. Okey. 8 kali saja buat kerajaan PH buat, kemudian kita dikhianati dan kita tumbang. Alasan apa untuk mereka merampas kerajaan? Alasannya kerajaan ini kerajaan Pakatan Harapan adalah kerajaan liberal, kerajaan sokong LGBT, kerajaan dikawal oleh DAP. DAP ini komunis, DAP ini anti Melayu, DAP anti Islam. Maka kita di luar ini naklah bergabung untuk merampas kerajaan ini bagi kita mewujudkan kerajaan Melayu Islam. Takbir, kata walaun. Haji Hadi pun menjadi mastermind. Mastermind, saudara, bukan saya sebut, dia mengaku. Dia kata dia terlibat di dalam perancangan yang berlaku di Sheraton, di Hotel Sheraton. Dia mengaku dia terlibat. Dia yang mengadakan perjumpaan dengan Mahathir. Konon-kononnya nak ikut, nak ajak sekali Mahathir. Dia berjumpa dengan Muhyiddin, dia berjumpa dengan Azmin. Dia juga berjumpa dengan pemimpin UMNO. Bergabung nak menjayakan langkah Sheraton. Itu kelebihan Haji Hadi. Untuk berpakat nak menjatuhkan mana-mana orang, itu ada kemahiran dia pada Haji Hadi. Dia pakar bab itu. Bab itu dia pakar. Sebab dia ada pengalaman banyak. Nak buat huru-hara ni, Haji Hadi banyak pengalaman, saudara. Saya pernah cerita pasal peristiwa di Memali. Bertempur orang Melayu Islam bersama dengan pasukan keselamatan. Kerana apa? Kerana hasutan Haji Hadi. Amanat Haji Hadi. Bila orang bertempur, Haji Hadi main telur dekat Marang. Dia tak pergi. Dia suruh anak murid dia je berjihad. Pergilah kamu berjihad. Kalau kamu mati nanti, kami takkan semayangkan kamu. Kami takkan solatkan kamu kerana kamu mati syahid. Kami bungkus-bungkus kamu dengan darah-darah kamu, kami tanam. Kamu mati syahid. Kamu akan pergi syurga. Dia tak pergi. Dia duduk di Marang. Berbelas-belas orang mati di Baling, di Memali. Dia duduk di Marang. Bahkan dia jadi ahli parlimen. Bahkan dia jadi duta khas. Melalui kerjasama dengan UMNO Barisan Nasional dulu. Muafakat Nasional. Puak-puak ni mati dulu lawan Barisan Nasional. Puak-puak Ibn Libya ni. Dia mati kerana dia yakin bahawa melawan UMNO Barisan Nasional, melawan kerajaan Barisan Nasional itu adalah jihad. Kalau mati ketika menentang Barisan Nasional, kerajaan Barisan Nasional itu mati syahid. Maka mereka peganglah pisau, parang nak berjihad. Berkumpul satu markas nak menentang kerajaan. Maka bertempurlah pengguna parang dengan kereta kebal dengan senapang. Mati. Mana waktu itu Haji Hadi? Dia berada di Marang. Sepatutnya dia yang mengetuai peperangan itu. Kalau itu dianggap sebagai peperangan. Sepatutnya dia jadi pendekar di depan. Sebagaimana zaman sahabat. Bila nak perang dengan kaum musyrikin Mekah, Panglima Khalid Al-Walid berada di depan. Orang yang hebat-hebat ini semua berada di depan. Tapi bukan seperti Haji Hadi. Dia mengapi-apikan semangat penyokong. Bila penyokong nak bertempur, dia tidak ada di situ. Dia tidak ada, saudara. Sampai hari ini pun perangai yang sama dia buat. Dia bakar dekat luar, pumpang-pumpang Anwar ni, Anwar ini. Anwar agent Freemason, Anwar LGBT, Anwar komunis, DAP ni penolong komunis. Pumpang-pumpang di luar. Betul orang lain bertempur dalam parlimen, dia ponteng. Dia tak terang. Tak terang, saudara. Dia takkan berani berdepan dengan Anwar Ibrahim. Percayalah. Hari ini dah nak habis parlimen. Tak habis sidang lah parlimen hari ini. Pernah saudara tengok suatu soal jawab dengan Anwar Ibrahim, Haji Hadi ada depan? Tak ada, saudara. Dia takkan ada. Sebab dia bacol dan dayus untuk berdepan dengan Anwar Ibrahim. Dia hanya berani di luar berdepan dengan walaun yang percaya dan fanatik kepada dia. Itu saja level Haji Hadi. Sebab itu dia jadi Menteri Besar Terengganu sepenggal. Sepenggal je, tak ada kebolehan.
Huduk kutuk Anwar tidak diterima di Arab Saudi. Sungkuangnya Anwar pergi Arab Saudi. Dia dibawa dengan pesawat khas. Duduk di Hotel Royal. Ya? Hotel diraja sebagai tetamu. Dia diraikan, diberi kawalan keselamatan. Dia umrah dikawal anggota tentera dia. Cuma dia tidak boleh jumpa secara peribadi dengan selamat, itu sahaja. Lain tu beres. Dilayan, hotel diberikan. Ya? Kutuk Anwar tak boleh jumpa. Kurang-kurangnya Anwar boleh buat umrah. Ya? Anwar boleh buat umrah. Anwar boleh jumpa pemimpin-pemimpin OIC. Anwar boleh jumpa pemimpin Liga Arab. Boleh bincang, boleh tarik pelabur. Sekurang itu Anwar buat. Haji Hadi nak buat umrah pun tak boleh. Umrah peribadi pun tak boleh. Sebab difahamkan dia diharamkan menjejak kaki ke Arab Saudi. Mana lebih bangsat, saudara? Apa yang saya tahu selama ini, yang tak boleh masuk ke tanah haram adalah orang kafir saja. Orang kafir je yang tak boleh masuk tanah haram. Tapi ada orang yang mengaku dia ulama'. Ulama' besar kononnya. Dia adalah ulama' yang hebat di dunia. Pemimpin Islam dunia hormati dia. Tetapi dia tidak boleh pergi umrah. Sebab dia tidak boleh menjak kaki ke tanah Arab. Ini yang difahamkan. Dan ini kita minta Haji Hadi jawab. Sebab itu kita tengok ramai pemimpin PAS berulang kali buat umrah. Tuan Bin Tuaman pergi umrah. Kita masih ingat lagi waktu itu. Waktu banjir melanda kuat. Tuan Bin Tuaman berada di Mekah. Buat umrah. Mu'taz Snack pun berapa kali. Mu'taz Snack yang apa ni? Yang terkenal dengan helmet tu kan. Helmet 7 inci. Itu pun dia pergi umrah berkali-kali. Pergi umrah. Tapi Haji Hadi, Presiden PAS, siapa dekat sini yang tahu? Tolong maklum komen kat bawah ni. Bila kali terakhir Haji Hadi pergi umrah? Kalau siapa tahu boleh komen. Ya? Sebab apa, saudara? Sebab apa? Sebab itu kita tak pertikaikan, ya, tentang dia nak pergi umrah ke tak pergi umrah ke, pergi haji, dia nak pergi jumpa pemimpin Iran Syiah ke, itu tak pertikaikan. Tetapi jangan hina orang lain. Jangan fitnah orang lain. Sebab tu Datuk Seri Anwar selalu sebut, ya, dia selalu sebut, kamu boleh kritik dia. Katalah dia pemimpin lemah ke, ya, apalah Anwar Ibrahim ni, ya, mengurus ekonomi tak boleh, ekonomi tak betul, tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak membenarkan mengeluarkan wang ke BSP, itu adalah tindakan yang salah. Tak apa kritik. Tak ada masalah. Anwar tak pernah saman ataupun report polis kepada orang kritik macam tu, tak ada. Tetapi bila kamu kritik benda-benda yang melibatkan satu fitnah jahat, maka tidak boleh dibenarkan. Ya, itu pun ada yang buat dan akhirnya Anwar maafkan. Ya? Maafkan saudara. Ya? Seperti mana fitnah yang dibuat oleh Razman. 5 juta Anwar saman dia. Ya? Anwar saman dia 5 juta. Mula-mula bukan main Razman. Dia kata saya tak heran 5 juta. Nak dibandingkan dengan menyelamatkan akidah umat Islam. Pada saya 5 juta tidak ada nilai. Wah, bukan main. Walaupun pun bertakbir. Walaupun ni jangan dengar je. Ya? Ini dengan pantas mereka akan bertakbir, saudara. Ya? Bahkan kalau Haji Hadi terkentut dekat Masjid Rusila tu, terkentut satu masjid akan bertakbir, saudara. Ya? Dan berebut-rebut untuk mencium bau kentutnya, ya, mendapatkan, kalau boleh dapat syafaat. Bagus sekali. Ya? Jadi bila Razman mengeluarkan fitnah itu, akhirnya di mahkamah, ya, dia datang jumpa Anwar minta maaf. Maafkan kami. Maafkan kami. Maafkan kami. Dia datanglah bapak depan ni kan. Jumpa dengan Anwar Ibrahim. Jadi Anwar ni kata, 5 juta tu kalau dia saman, boleh senang-senang Anwar boleh dapat 5 juta. Sebab memang jelas dan clear dia fitnah. Ucapan dikeluarkan menyebut nama Anwar Ibrahim. Ucapan itu divideokan, dirakam dan dibuat layak ramai. Memang confirm dia akan kalah.
Anwar akan menang saman tersebut 5 juta tu. Ha? Kalau dia teruskan saman itu hari, dia dapat 5 juta, ya, lagi hebat. Dia tak payah ambil gaji Perdana Menteri pun tak apa dah. Dah 5 juta, dia menang. Ya? Tapi Anwar memikirkan bukan wang sebagai pertaruhan dia. Ya? Pada dia, akhlak dan moral itu lebih berharga daripada wang ringgit. Oleh kerana dia nak tunjuk akhlak dia, contoh dan teladan, maka dia sebagai orang Islam harus memaafkan apabila orang Islam yang lain meminta maaf. Ini yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diamalkan oleh Anwar Ibrahim. Walaupun di depan dia dah ada dah, ya, 5 juta confirm boleh menang, tapi bagi dia akhlak itu tidak boleh dijual beli. Sebab itu dia maafkan. Ya? Tapi Pak Lebay ni macam tu lah. Bila dah dimaafkan, ya, dia rasa macam malu. Malulah dia pasal selama dia cakap besar. Yang paling jatuh kemaluan adalah anak dia. Anak Razman. Anak Razman pun buat status. Dia nak backup ayah dia lah. Pasal ayah dia telah pun ditelanjangkan. Ya? Maka dia pun buat status. Dia kata ayah dia bukan minta maaf sebab apa. Ya? Ayah saya minta maaf supaya kes ini tidak dipanjangkan di mahkamah. Kalau dipanjangkan di mahkamah, katanya, ya, akan terbongkarlah banyak aib Anwar Ibrahim lagi. Memandangkan saya tidak mahu mengaibkan Anwar, jadi saya minta maaf lah supaya kes itu tidak berjalan di mahkamah. Itu kata anak Razman. Ya? Dia masih nak backup, dia ingat orang bodoh. Tapi ada walaupun yang bodoh. Ya? Jadi adalah wak namanya percaya. Dia kata betul juga dia tu. Betul juga. Baiknya lah Razman ini kan. Dia boleh selamatkan Anwar Ibrahim. Dia sanggup minta maaf kerana takut Anwar diaibkan. Padahal dia yang mengaibkan dalam ceramah dia kan. Lepas tu dia boleh kata dia tak nak aibkan Anwar. Sebab itu dia minta maaf. Maafkan kami. Maafkan kami. Dengan siapa kau nak bodohkan? Dengan Mal'un boleh lah kan. Last sekali Peguam Anwar hantar surat kepada anak Razman. Satu notis dikeluarkan oleh Peguam Anwar supaya tarik balik kenyataan itu. Kalau tidak, kes akan diteruskan semula. Ataupun anak Razman akan diheret pula ke mahkamah. Dengan sekali getak je oleh Peguam Anwar dengan satu sekeping surat dia, saudara. Ya? Kata kuat berjihad, ustaz. Anak Razman ni ustaz konon-kononnya. Ya? Orang muda. Sepatutnya berani, tegas. Ya? Dia patutnya bela ayah dia. Patutnya dia sanggup mati kerana membela maruah ayah dia yang telah ditelanjangkan. Sepatutnya sebagai anak, dia akan berdepan dengan apa saja kemungkinan asalkan dia boleh membela ayah dia. Laku, saudara. Dengan sekeping surat daripada Peguam Anwar, terus delete akaun. Sembang kencang. Jihad takbir. Jihad takbir. Kena wani dengan Peguam Anwar, delete terus. Delete. Menggeletar. Kecut telur, saudara. Ya? Sebab tu saya kata, pejuang-pejuang PAS ni sembang kencang. Sembang kencang. Ya? Kalau tengok dia berhimpun, dia lah paling hebat. Ya? Kalau dia berhimpun, jangan main-main. Ya? Sampai keluar nak tekak, dia kan bertakbir. Takbir, takbir. Nak berjuang, bukan main. Tapi kita kesianlah kepada orang yang benar-benar mengharapkan PAS ini, Parti Islam ini, ya, memperjuangkan Islam yang sebenar-benar. Kita kena terima hakikat bahawa dalam PAS ini tak semuanya teruk. Ada yang betul-betul ikhlas. Yang masih setia dengan PAS pun. Kerana mereka mengharapkan biarlah PAS ini seperti PAS yang pernah dilahirkan, ya, yang pernah ada di zaman almarhum Ustaz Fadil Noor, dan PAS yang pernah ada di zaman almarhum Tun Guru Aziz, yang menampakkan bahawa PAS ini adalah satu parti yang boleh mengumpulkan semua orang Islam, menyatukan semua Islam, dan juga berbaik sangka dan berbaik-baik dengan yang bukan Islam. Ini pernah berlaku di zaman almarhum Tun Guru Aziz. Ketika itu kita tak pernah melihat bagaimana kaum Cina pakai t-shirt gambar Tun Guru Aziz.
Bagaimana kaum Cina kibar berniaga PAS. Lori-lori trailer besar-besar waktu itu, ya. Syarikat-syarikat Cina, token-token Cina, lori mereka berkibar bendera PAS. Tentu saudara masih ingat. Di waktu itu kecemerlangan PAS yang membawa Islam amat diminati oleh yang bukan Islam. Ya. Tetapi bila dah Tuhan berikan peluang itu, kita tidak pernah bersyukur. Kita memikirkan kepentingan diri kita. Kita tidak mahu menghadapi kesukaran yang panjang. Kita nak mencapai kemenangan yang singkat dan mudah. Ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadapi ranjau perjalanan bukan sedikit. 24 tahun. Ya, dia menghadapi kesukaran. Ya. Tapi PAS tak mau lama. Dia kalau boleh nak cepat. Tak boleh pilihan raya. Ikut atap pun tak apalah. Janji nak dapat kuasa dan kedudukan. Tak payah tunggu pilihan raya, tak payah. Ya. Ada peluang. Tebuk atap, tebuk lah. Masuk. Sebab kita nak kuasa. Kita nak kedudukan. Tak mau nak menghadapi kesusahan. Sebut dengan kita. Siapa dalam ni? Orang walaun yang ada dalam ni. Tunjuk kat kita. Haji Hadi pernah masuk penjara. Tuan Rin Tuaman pernah masuk penjara. Timbalan Presiden. Naib Presiden, Naib Amar pernah masuk. Ustaz Derih pernah masuk. Bila kita kata macam ni, ulama kata apa? Mereka tak masuk penjara sebab mereka baik. Orang yang masuk penjara saja orang yang jahat. Kami pemimpin yang baik, sebab itu kami tak masuk penjara. So, saudara, kalau kita lihat sejarah perjuangan orang dahulu, tidak ada mana-mana pemimpin perjuangan Islam yang mendapat kemenangan dengan cara mudah. Ya, di kalangan 4 mazhab, imam-imam kita pun semua menghadapi kesukaran. Ada yang masuk penjara, keluar penjara. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi pun difitnah dan masuk penjara. Ya, apakah masuk penjara itu semestinya jahat? Tidak. Tengok apa sebab dia masuk penjara. Kalau dia masuk penjara kerana memperjuangkan masyarakat petani di Baling. Ya? Ditahan masuk penjara kerana memperjuangkan nasib petani di Baling. Masuk penjara itu mulia. Ya. Sekejap, peti nak habis. Seronok juga. Saya kalau ramai walaon kat bawah ni, saya lebih panjang tazkirah saya. Sebab tu saya seronok bila walaon ada. Ha? Dia menaikkan kita punya apa ni? Ada modal lah kan. Kalau semuanya orang pikiat kat bawah ni tak ngam lah. Kita sembang pasal moral lagi bagus kan. Tapi kalau ada walaon, jadi kita akan rasa lebih banyak modal lah. Sebab kebanyakan walaon akan memberikan kita modal untuk kita bercakap. Ya. Apa tadi? Saya stop cakap mana tadi? Saya stop cakap mana tadi? Tadi ada walaupun minta kita selawat. Oh, penjara ya. Betul. Terima kasih. Nabi Allah Yusuf pun masuk penjara, saudara. Kerana apa? Dia difitnah. Dan ramai lagi kita banyak sejarah-sejarah pejuang-pejuang Islam terdahulu. Ya, mereka mencapai kemenangan atau kejayaan. Ada separuh tak sempat pun menikmati kejayaan. Ada yang mati dalam penjara pun ada. Tak ada pejuang-pejuang yang mendapat laluan yang paling mudah seperti Haji Hadi. Ya, masuk lokap pun tak pernah. Saya ingat ada sekali kot dia masuk lokap untuk siasatan. Ya, masuk sekejap lah. Ya, untuk siasat bukan lokap pun, masuk balai je pun. Ya. Yang lain mana ada? Pemimpin PAS yang dulu, zaman-zaman dulu mereka diuji. Ya, zaman dulu Mak Sabu pernah masuk penjara, Khalid Samad pernah masuk penjara, Salahuddin Ayub pernah masuk penjara. Ya, siapa lagi? Dr. Hatta pernah masuk. Ini di antara Mahfuz Omar pernah masuk. Ini pejuang-pejuang.
Di dalam PAS waktu itu yang menjadikan PAS kuat, PAS kental. Sebab mereka ada pejuang-pejuang seperti ini. Ini yang ada, semua manja-manja belaka. Ya? Haji Hadi tak pernah masuk. Terbentoman, si Katik tu pun tak pernah masuk. Ha? Saya tahulah kalau si Katik tu masuk penjara macam mana. Ha? Duduk depan parlimen pun dengar Anwar Belasah pun terkebir-kebir banyak mata dia. Macam buruk jinak. Ya, sama juga macam tak ada, orang tak ada pengalaman. Dalam PN siapa dah? Muhyiddin Yassin, pengurusi PN, pernah masuk penjara? Tak pernah, saudara. Ya? Orang tak pernah diuji ni, ya, bagaimana dia nak memimpin negara? Sebab dia tidak diuji dengan kesukaran. Dia hidup lahir terus mewah. Haji Hadi jadi kerajaan pun tak pernah melalui kemenangan parti dia. PAS pernah jadi kerajaan 2 kali. Kali pertama tahun 70-an tak salah saya. Waktu itu bersama dengan Barisan Nasional jugalah. Ya. Atas ihsan Barisan Nasional jemput PAS masuk. Bukan kerana PAS menang paling raya pun. Perikatan Barisan Nasional waktu itu menang dan PAS bersama waktu itu. Dan PAS bersama dalam kerajaan. Pada pertama kali PAS berada dalam kerajaan. Dia buat apa waktu itu? Tak buat apa-apa. Apa jasa PAS waktu itu? Tak ada. Ya. Walaupun dia bersama dengan UMNO waktu itu. Tak ada. Yang kita boleh ingat jasa PAS waktu itu tak ada. Ya. Idea Bank Islam, Universiti Islam, Takaful Islam, ya, bermulanya era pendidikan Islam di mana perempuan-perempuan pakai tudung dan lelaki pakai seluar panjang. Ketika Anwar Ibrahim berada, bukan ketika PAS berada bersama dengan UMNO. Ketika Anwar Ibrahim bersama dengan UMNO, barulah terwujudnya Bank Islam, Universiti Islam. Ya. Waktu PAS bersama dengan UMNO, tak ada idea ini, tak ada. Makan gaji je lah jadi menteri. Kemudian kena tenang keluar oleh UMNO waktu itu. Kena campak keluar. Waktu dia mengamuk tu. Ya. Kali kedua peluang, Tuhan bagi lagi peluang. Supaya PAS berada dalam kerajaan. Supaya Tuhan nak tunjukkan kepada masyarakat Islam, nak kenali parti PAS ini, ini dia. Dia pernah jadi kerajaan negeri puluhan tahun di Kelantan. Dan kali ini kita bagi peluang pula jadi kerajaan di pusat. Itu pun bukan kerana kemenangan PAS. Menumpang juga. Ya? PAS tak pernah menang pun kalau tak menumpang. Ya? Dia menumpang. Jadi dia jadi kerajaan juga di situ. Cerita kat kita apa dia buat selama 3 tahun. Di bawah si Tompok, Abah Kau, kemudian ke bawah Pak Mai. Apa dia buat? Kecuali melaksanakan dasar-dasar yang PAS telah buat. Itu je. Apa pembaharuan baru dia? Tak ada. Apa pembaharuan baru? Tak ada. Dia claim je lah yang baik. Ya, tabungan haji bertambah baik sekarang ini di bawah kami. Padahal apa yang dia ambil daripada kita tu, apabila tabung haji telah pun kita bersihkan. Ya? Dia bawa Dr. Mujahid, dia bersihkan tabung haji. Bila dah bersih, cantik molek, kita dikenati, dia ambil, dia mahu. Bukan kerana awal daripada dia. Dia mewarisi benda yang baik. Itu untungnya dia. Ya? Lagi apa? Tak ada apa. RU 355. Tak pernah sebut pun. Tak pernah sebut pun. 3 tahun dia jadi kerajaan, tak pernah sebut. Ya? Haji Hadi duduk depan tu. Waktu itu. Ya? Walhal Haji Hadi yang bawa RU 355 ini. Berlari dia, saudara. Ya, RU 355 itu saudara masih ingat tak? Ya, itu adalah usul persendirian, private member bill. Dia tidak melalui AJK PAS Pusat. Ya? Tak pernah dibincang di dalam PAS Pusat pun. Mesyuarat Jawatankuasa PAS Pusat waktu itu tidak pernah bincang untuk nak bawa RU 355. Sebab itu ramai kepimpinan PAS waktu itu tak tahu. Tapi Haji Hadi pada mandai. Sebab itu dia bawa usul persendirian. Berlari dia, singkap-singkap jubah dia pergi ke parlimen nak bawa RU 355. Biar orang angkat dia sebagai pejuang. Biar orang angkat dia sebagai, inilah pejuang Islam yang sebenar. Yang sanggup bawa RU 355. Kita dah bagi tahu dah, jangan bawa lagi.
Bawa bincang, ada proses dia. Jangan tergesa-gesa bawa kat parlimen. Ya. Buat muzakarah dulu, bincang dari segi beberapa perkara, kemaskinikan dulu. Kena bawa pergi jumpa raja-raja, dapat persetujuan raja-raja, semua dah okey, barulah bawa ke parlimen. Tak mau, dia tak mau dengar soal Haji Hadi ni. Dia tak mau dengar cakap orang. Ya. Dia ikut kepala dia je. Ya. Dia bawa. Bila bawa, okeylah. Baca usul. Dia pun baca. Lepas tu speaker tanya, bila nak bahas, jangan bahas lagi. Ya? Siri akan datang, dia kata. Okey, tak apa lagi. Masuk siri parlimen akan datang. Tanya oleh speaker, nak bahas tak? Tangguh dulu, dia kata. Waktu itu, ahli parlimen Perkhidmatan Harapan, kita pula yang minta bahas. Kita pula minta bahas. Kita kata, bahaslah. Kamu dah baca usul, bahas. Sebab yang kau bawa itu bukan kamu petik daripada Al-Quran. Bukan hukum qat'i daripada Al-Quran yang kau bawa. Kalau hukum itu betul-betul qat'i daripada Al-Quran, tak perlu bahas. Sebab itu hukum turun daripada langit. Tapi ini bukan hukum yang kamu petik daripada Al-Quran. Ini adalah satu kaedah ataupun dalam session ataupun untuk memperkasakan mahkamah syariah yang melibatkan perkara yang kamu buat, yang kamu reka, yang kamu letakkan, maka itu perlu dibahas. Tak nak bahas, minta tangguh. Sebab dia tahu, dia bawa sahaja, dia nak bahas, dia tak tahu. Haji Hadi ni, dia tak tahu kalau dia bahas, kalau benda itu dibahaskan, dia kena berucap dulu. Ya, sebab dia yang buat usul. Dia yang buat usul, dia kena berucap panjang lebar lah. Untuk nak ceritakan dari seksyen ni tak betul, seksyen ni tak betul, seksyen ni perbaiki, yang ini harus kita perbaiki. Batalkan seksyen ni, masuk ke seksyen ni. Dia kena cerita semua tu. Sebab dia yang bawa. Masalahnya macam mana nak cerita? Dia bukan tahu apa-apa. Ya. Sebab apatah lagi melibatkan undang-undang. Lagi dia tak tahu. Ya. Yang dia tahu hek dan nifas sajalah. Ya. Bab ni dia tak tahu. Sebab itu dia minta tangguh. Last sekali kita pula ahli parlimen dalam Perkhidmatan Harapan buat pula satu persidangan olok-olok. Sebab kita nak tunjuk kepada rakyat, kita serius. Ya. Kita serius. Nak memperkasakan mahkamah syariah, satu benda yang baik. Dan kita serius. Dan kita nak benda ini dibahaskan. Kita tak nak jadikan modal politik. Sebab benda yang melibatkan agama, jangan jadi modal politik. Kalau nak buat betul-betul. Biar serius. Sebab itu, selepas itu kita dalam persidangan olok-olok kita, ya, ahli parlimen bawa bincang usul ini. Kita pula yang bincang usul yang Haji Hadi bawa. Dia lepas tangan. Ya. Sampai sudah, saudara. Sampai sudah. Tak pernah dibahaskan. Tuhan takdirkan dia jadi kerajaan pula. Supaya Tuhan nak buka otak kita semua di luar ni. Kamu lihat pemimpin kamu. Kamu lihat ulama yang kamu gelar dia ulama. Kamu lihat apa yang dia buat apabila kami berikan kepada mereka kuasa. Apa yang dia buat? Usahakan nak buat hudud. Benda yang dibawa pun dia tak sebut. 3 tahun. Tak boleh nak buat. Sebelum itu bukan main. Termasuk juga rantau panjang. Saudara masih ingat? Zailah, waktu dia jadi pembangkang pun dia kata. Dia hentam kerajaan PAS. Apa isu dia? Bukan isu rakyat. Apa isu dia? Bukan isu ekonomi. Bukan isu pendidikan. Isu dia, kenapa pramugari tak tutup aurat? Ini ke tugas ahli parlimen? Nak cerita tentang pemakaian individu orang. Pakai tudung, tak pakai tudung. Pakai seluar dalam, tak pakai seluar dalam. Pakai codi, tak pakai codi. Bukan tugas kamu ahli parlimen. Tugas kamu lebih besar. Tentang negara, tentang rakyat, tentang masyarakat, pendidikan. Itu tugas kamu. Bukan nak cerita orang dia pakai tudung, tak pakai tudung. Tapi itu yang dibawa oleh Zailah di dalam parlimen. Saya minta kerajaan jawab. Kenapa pramugari kita tak tutup aurat? Masa itu Menteri Pengangkutan. Ya? Sekap penerbangan bawah Menteri Pengangkutan. Menteri Pengangkutan siapa dia? Anthony Loke daripada AP. Soalan itu ditanya dalam parlimen. Apa kata Anthony Loke? Dia kata, Syarikat Penerbangan Air Asia yang dikatakan pakai seksi sebagainya itu bukan kerajaan punya. Ya. Kita tidak boleh mencampuri peraturan-peraturan
yang diguna pakai oleh syarikat penerbangan. Kita hanya boleh bagi tahu dia, bagi nasihat, itu saja. Ya, etika pemakaian terletak kepada syarikat penerbangan. Itu jawapan Anthony Loke. Kalau macam tu tak guna jadi kerajaan, dia kata. Wah, bukan main. Kalau macam tu, buat apa jadi kerajaan? Tak boleh nak kawal. Dan Allah tunjukkan kepada rakyat Malaysia, puak-puak yang bercakap macam ini, dia pula jadi kerajaan. 3 tahun, walaupun terbuk atap. Adakah 3 tahun pramugari telah pun memakai furdah, memakai niqab, ya, menutup aurat? Tak ada, saudara. Sebut pun tak. Waktu tu Zailah, Menteri Jaga Wanita, dia sebut pun tak. Tak ada, saudara. Kuasa dekat tangan, tapi tak boleh buat. Sebab apa? Tidak ada kekuatan politik. Sebab itu Anwar selalu sebut, nak jadi pemimpin, mesti ada kekuatan politik. Ya? Kekuatan. Bukan setakat idea saja. Ya? Bukan setakat formula saja. Bukan setakat nak tempel ayat Quran dekat perlembagaan saja, pelanggan parti. Tetapi mesti ada kekuatan nak buat. Ha. Sebab itu dia tak mampu buat. RU35 tak boleh buat. Pramugari pun tak tutup aurat. Kes adik pun tak boleh nak selesai. Ha? Kes adik pun tak selesai. Paling kuat dia bagi duit dia. 1 juta salah saya. Bagi pada keluarga adik. Itu bukan sahaja selesai kes. Tak ada pembunuh adik ditangkap. Tapi waktu dia di pemangkang bukan main. Ya. Jadi itulah hikmah dia. Ya. Hikmah dia apabila Allah memberikan, ya, kepada kita untuk melihat bagaimana orang-orang yang pandai bercakap ini, apabila kan diberi kuasa, ya, diberi kuasa, mereka tidak boleh, ya, untuk melaksanakan. Mereka hanya pandai bercakap. Hari ini pun macam itulah. Bila dah hilang kuasa, baru nak bercakap. Baru ni Ketua Pemuda dia sebut. Kan? Bila RU365 Kerajaan Malaysia Madani nak lakukan. Tengok. Tengok perangai dia. Dia yang bawa usul, dia punya idea, kemudian bila dia jadi kerajaan, dia tak buat. Bila dia hilang kuasa, dia tanya kita, bila kamu nak buat idea kami? Dia bertanya kita, bila kamu nak buat idea kami yang 3-4 tahun dulu? Bila kita tak buat, Ustaz dia kata apa? Tengok, kerajaan Anwar Ibrahim Malaysia Madani ini tidak boleh buat RU355 kerana ianya takut kepada DAP. Dia kan guna alasan ni lah. Waktu pandai raya dia kan main isu ni ya. RU355 itu adalah hudud. Kerajaan Malaysia Madani tidak boleh lakukan, tidak boleh laksanakan kerana takut kepada DAP. Dia kan gunakan dalam kempen paling raya. Idea daripada dia. Dia suruh kita buat. Sama lah sekarang ni. Dia yang berak mata-kata, ya, 3 tahun, kemudian dia suruh kita cuci. Sekarang ni. Lambat cuci, marah pula tu. Ya. Bila lagi nak turun harga barang, bila lagi kos hari hidup ni, dia bising. Ya. Dia bising. Bila. Yang terberak mata-kata tu lebay-lebay ni ya. Kan? Kita pergi cuci sekarang ni. Kalau dia marah, kenapa lambat cuci? Yang punya idea RU355 tu pun lebay. 3 tahun dia tak buat. Kemudian hari ni dia tanya, bila nak buat? Senang saudara, nak jadi ahli politik. Saudara nak jadi ahli politik, cara mudah. Ya, tak perlu nak susah payah, tak perlu nak berjuang, nak masuk penjara pun, masuk parti PAS lah. Parti yang paling mudah untuk berjuang adalah parti PAS. Saudara tak perlu diuji dengan susah-susah. Saudara hanya perlu menjual agama saja cukup. Ya? Saudara boleh hafal Al-Quran sikit, pusing sikit, beres. Layaklah jadi PAS. Ya? Bukan susah. Baca satu ayat je, pusinglah sikit. Ya? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Kelak kamu dibakar api neraka. Ayat ni dah berkumandang dah balik semula. Sebab
Dia akan pusing. Siapa zalim? Zalim kerajaan sekarang lah. Kerajaan Anwar Ibrahim. Kenapa dia zalim? Sebab dia dakwa pemimpin kami saja yang diseret ke mahkamah. Ya. Itu jadi kapusing ayat tu. Maka jangan kita cenderung kepada kerajaan, kepada mereka yang zalim. Yang dimasukkan Al-Quran mereka yang zalim itu adalah kerajaan perpaduan ini. Dia pusing situ. Pusing ayat tu. Kan? Pada ayat tak ada kena-mengena pun. Pada ayat itu melibatkan semua orang. Tak kira kamu parti mana pun. Satu dunia. Seluruh manusia. Ayat itu. Bukan kerana kerajaan yang ada hari ini. Ya? Kamu tu yang zalim. Ya? Kamu yang zalim. 3 tahun kamu jadi kerajaan zalim. Kalau tanya saya, apa dalil dia? 3 tahun dulu adalah kerajaan zalim, dalil dia mudah. Ya, apabila kamu menjadi pemimpin yang sepatutnya tidak layak bagi kamu, itu zalim. Sebab tafsiran zalim dan adil dalam Islam, ya, adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adalah adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adalah adil. Lawan adil apa dia? Zalim. Iaitu apa? Iaitu tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu zalim. Meletakkan si tompok sebagai Perdana Menteri, itu zalim. Sebab meletakkan pemimpin yang bukan pada tempat dia. Sebab rakyat tidak angkat dia. Sebab rakyat tidak angkat dia. Tidak ada siapa pun nak si tompok jadi Perdana Menteri. Tapi dia khianat, berpakat dengan kumpulan-kumpulan gerombolan semasa Haji Diawang, maka dia jadi Perdana Menteri. Sebab itu tak berkat. 17 bulan je KO. Yang khianat dia siapa? Kawan dia sendiri. Bukan PH. PH tidak pernah menjatuhkan si tompok. PH juga tidak pernah menjatuhkan Ismail Sabri. Kami PH tahu beradab. Walaupun hak kami telah dirampas, ya, sepatutnya menjadi kewajipan kami untuk mendapatkan balik hak kami. Ya. Tapi kami tidak sampai ke tahap mengganggu pentadbiran dan kestabilan politik. Apabila Anwar Ibrahim berusaha untuk dapatkan, ya, dan usahanya terhalang, akhirnya Anwar kata stop. Yang penting aku dah usaha. Ya, sebab menjadi kewajipan dia untuk berusaha. Sebab mandat diberikan kepada PH. Dan mandat itu dirampas. Dia selaku pengerusi Parti Harapan wajib untuk mendapatkan balik hak dia. Dan dia telah berusaha. Tak apa, gagal. Kita puas hati. Yang penting dia dah usaha. Dia tidak tidur. Dia berusaha. Kemudian naik Muhyiddin. Kita pun tidak ada nak khianat dia. Ada kita nak buat himpunan ke demonstrasi nak jatuhkan dia, tak ada. Akhirnya dia jatuh sendiri. Yang tarik sokongan bukan PH. Yang tarik sokongan UMNO. Kepada Muhyiddin Yassin. Kawan dia sendiri. Engkau khianat orang akan khianat engkau. Itu hukum karma. Dan dia tumbang. Walaupun agak liat asalnya, ya, dia sampai tutup parlimen, ya, buat darurat, punyalah tak maunya, jatuh awal. Kalau ikutkan tak sampai 17 bulan, saudara. Ya, lagi awal Muhyiddin jatuh. Dia dah hilang sokongan awal. Tapi dia sengaja lambat-lambatkan. Punyalah keras kepala si tompok ni, tak anak letak jawatan. Tapi dia tuduh Anwar yang kau kuasa. Padahal dia dah tak ada sokongan lama dah. Tapi dia pandai, dia buat darurat. Supaya orang tak pertikaikan kuasa dia. Tutup parlimen, tak boleh bersidang. Supaya tidak ada undi tak percaya pada dia. Punyalah dia nak pertahankan kuasa yang dia ada melalui lampas. Ya, melalui pintu belakang tu. Pertahankan. Turut mempertahankan dia ada lebay. Lebay tahu hukum dia haram. Lebay bukan tak tahu. Cara Muhyiddin dapat kuasa itu adalah menyalahi Islam. Lebay tahu itu. Tetapi oleh kerana dia dapat manfaat. Hasil terkutuk yang dihina oleh Islam itu, aku dapat manfaat, aku boleh jadi menteri, aku boleh jadi timbalan menteri, aku boleh jadi duta khas. Join aja lah. Join. Tak ada prinsip.
Walaupun dalam parti itu letaklah Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas sebagai perlembagaan, tetapi tindakan dia bersekongkol dengan pengkhianat ini tidak pernah merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Kalau dia rujuk kepada Al-Quran dan hadis, dia tak akan buat perkara yang menjijikkan itu. Sebab parti PAS sendiri pernah alami bagaimana dia dikhianati. Sepatutnya PAS lebih tahu betapa sakitnya dikhianati. Tetapi tergamak dia mengkhianati kerajaan Pakatan Harapan. Sepatutnya dia belajar sewaktu mana kerajaan Perak di bawah Wabi Nizar yang jadi Menteri Besar Perak ketika itu, tahun 2009. Wabi Nizar daripada PAS jadi Menteri Besar Perak, disokong oleh PKR dan DAP. Tetapi apabila ada 3 adun khianat mengkhianati, tumbang kerajaan Wabi Nizar. Waktu itu PAS mengatakan, kerja khianat menjatuhkan kerajaan mandat rakyat itu dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ramailah mahkamah PAS membuat solat hajat. Bahkan ada lebay-lebay PAS dengan serban dan jubah berguling depan Istana Perak untuk menghalang upacara angkat sumpah Wabi Zamri Kadir. Waktu itu nak diangkat sebagai Menteri Besar Perak daripada UMNO. Berguling depan istana. Orang nak kata derhaka, derhakalah. Yang penting mempertahankan kerajaan kami yang telah dirompak dan dikhianati. Waktu itu Mimpas bersidang DUN Perak bawah pokok, DAP keadilan PAS kerana tak mengiktiraf kerajaan baru di Perak, kerajaan kudeta. Yang bagi PAS itu kerajaan yang dilanat oleh Allah SWT kerana merampas mandat rakyat. Itu hujah PAS waktu itu, waktu dia hilang kuasa. Waktu dia hilang kuasa, dia mengatakan orang yang merampas kuasa itu dilanat oleh Allah SWT. Tetapi waktu dia merampas kuasa orang, halalun hukum dia. Ini panggil PAS. Dia hilang, siapa yang rampas kuasa dia, haram. Tapi kalau dia rampas orang, boleh. Dia carilah alasan. Alasan dia apa? Halal bagi kami merampas kerajaan PAS sebab dalam itu ada DAP. Kerajaan PAS itu dikawal oleh DAP yang anti-Islam. Maka mahu tak mahu, tak ikut demokrasi pun tak apalah. Janji kami boleh rampas. Alasan dia kerana DAP. Untuk nak menghukumkan halal perbuatan dia khianat mandat rakyat. Tapi dia lupa. Suatu Zamri Kadir dijatuhkan di Perak. Waktu itu Zamri Kadir menjadi Menteri Besar. Paling ramai adun Pakatan Rakyat waktu itu adalah daripada DAP. Adun DAP lah yang mengangkat Zamri Kadir Menteri Besar. DAP paling ramai di dalam DUN negeri Perak waktu itu. Kalau ikut jumlah, sepatutnya DAP Menteri Besar Perak. Kalau ikutkan. Tetapi DAP ni parti yang proporsional. Dia tahu undang-undang tubuh negeri Perak bahawa tidak ada kaum Cina yang bukan Islam boleh dilantik sebagai Menteri Besar. DAP faham itu. Sebab itu DAP tak tuntut. Dia tak tuntut jawatan Menteri Besar. Bahkan dia memberi sokongan kepada mana-mana adun yang dipilih oleh Pakatan Rakyat sebagai Menteri Besar di Perak. Anwar Ibrahim membuat keputusan. Kalau ikut-ikutkan, walaupun DAP tidak boleh jadi Menteri Besar, adun yang teramai, yang kedua teramai adalah PKR. Yang ketiga adalah PAS. Tetapi bagi Anwar Ibrahim, jumlah tak penting. Yang penting, Menteri Besar itu mesti orang yang ada kebolehan, keterampilan dan dilihat boleh memimpin negeri Perak demi rakyat. Maka Anwar tidak memilih Menteri Besar daripada keadilan. Walaupun adun keadilan lebih ramai berbanding daripada adun DP, daripada adun PAS. Akhirnya di Wabi Nizar diangkat. Hasil daripada pengorbanan adun-adun DAP yang lebih ramai daripada PAS, adun DAP lebih ramai daripada keadilan. Waktu itu tak timbul pun soal DAP. Waktu apa? Waktu dia jadi Menteri Besar. Waktu PAS pegang kuasa, dia tak kisah pasal DAP. Tetapi hujah DAP digunakan oleh PAS untuk menghalalkan tindakan mereka menjadi pengkhianat, menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan.
Hari ini masih bermain lagi isu DAP. Hari ini, saudara. Mereka masih lagi main isu DAP. Kalau saudara dengar kenyataan Haji Hadi, dalam kajian paduan ini semua ada, dia kata. Ini Haji Hadi. Ya, di mana bercakap? Dekat kampung dia lah. Mana pernah dia berani bercakap dalam parlimen? Ya, dia tak berani. Pasal dalam parlimen, kebanyakan ahli parlimen orang bijak pandai. Bila ada orang bijak pandai di keliling Haji Hadi, dia tidak boleh bercakap seperti itu. Ya? Kalau dia berada bersama orang bijak pandai, dia akan kelihatan lebih bodoh daripada orang lain. Ya? Haji Hadi akan kelihatan lebih bodoh apabila dia bersama dengan orang pandai. Nak nampak dia cerdik, dia kena pergi tempat orang bodoh-bodoh. Sebab itu dia bercakap di khalayak ramai orang bodoh. Maka sebab itu dia nampak pandai. Dia kata apa? Dalam kajian perpaduan ini, ramai di antara mereka komunis, penyokong LGBT pun ada. Liberal pun ada. Tengok. Dia cakap mudah aja. Dia tak perlu bawa fakta. Dia tak perlu tunjuk bukti. Tak perlu. Macam dia tulis baru ni dalam page dia tu. Dalam minda presiden. Ya. PKR lawan Al-Quran. Senang aja. Tulis aja. Bukan susah. Tepek kat page. Ya. Minda presiden. Bila orang tengok, oh Haji Hadi. Presiden PAS. Parti Islam Malaysia. Oh Pakar Serban. Oh maka betul lah apa dia tulis. Apa yang tercatat dalam page itu bagi separuh-paruh walaon yang tak berfikir, ini sebahagian daripada kalimah-kalimah seperti Al-Quran. Wajib kita beriman dengan apa yang tulis oleh Haji Hadi. Al-Quran lawan PKR lawan Al-Quran. Kita pun baca keterangan dia. Tak ada satu pun huraian di dalam keterangan itu nak menyabitkan sebagai PKR lawan Al-Quran. Tak ada. Tajuk aja pun. Dalam tu dia cerita pasal apa? PAS meletakkan Al-Quran, hadis, ijma' ulama' sebagai perlembagaan. Saya nak tanya PKR, dia kata, PKR, perlembagaan dia macam mana? Jadi apa kaitannya dengan PKR lawan Al-Quran? Apakah Haji Hadi bermaksud mana-mana parti yang tidak meletakkan Al-Quran dan hadis sebagai perlembagaan, maka dia automatik parti itu melawan Al-Quran? Apakah itu yang dimaksudkan oleh Haji Hadi? Mana-mana parti yang tak letak perlembagaan dia Al-Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas ini, maka dia automatik lawan Al-Quran. Kalau itu pemikiran Hadi, maka dia menyerlahkan kebodohan dia. Kalau kamu nak kata mana-mana parti melawan Al-Quran, kamu kena tunjuk perlembagaan mana-mana parti yang bertentangan dengan Al-Quran. Selagi dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, hukum dia harus. Takkan Haji Hadi tak tahu. Ya. Dalam kaedah fiqh pun macam tu. Semua perkara asalnya harus. Sehingga didatangkan hukum yang lain. Kamu datangkan hukum yang lain untuk mengharamkannya. Ya. Jadi meletakkan mana-mana parti. Tak kisahlah DAP ke, MCA ke, MIC ke. Dalam perlembagaan mereka. Kalau tak letak Al-Quran, hadis, ijma' ulama', tidak menjadi masalah, asalkan perlembagaan yang ada dalam parti mereka itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan agama, maka boleh saja. Tunjuklah kepada kita sepatutnya, Haji Hadi ni, tunjuk kepada kita, ya, di dalam perlembagaan PKR tu, mana bahagian mana yang bertentangan Al-Quran. Tapi dia tak tunjuk. Dia takkan tunjuk, saudara, pasal dia takkan tahu. Ya. Dia akan cakap secara umum supaya orang lain percaya cakap dia, dan orang akan bermusuh dengan PKR. Orang Melayu sama Melayu bermusuh, orang Melayu dengan kaum bukan Melayu bermusuh. Ini kerja Haji Hadi. Dia boleh selamatlah pasal dia duduk kat Terengganu, dekat Marang yang hampir 100% Melayu. Pada dia tidak ada masalah dia nak laga-lagakan perkauman sebab dia duduk di Rusila, dia duduk di Marang, dia tidak ada kaitan dengan orang kaum-kaum lain. Dia tak peduli. Ya. Apa yang berlaku di Selangor, di Perak, di Johor, di banyak kawasan yang berbagai-bagai kaum, dia tak peduli tentang perpecahan kaum ini. Sebab dia fikir dia boleh selamat di Marang. Itu yang dia lakukan juga kepada rakan-rakan dia di Kedah dulu. Hasut orang di Kedah, datang Kedah buat ceramah. Ya, mainkan isu kafir mengkafir dan sebagainya. Bila orang tu bertempur, dia memali, dia duduk di Marang, dia selamat. Ya, dia selamat. Kawan-kawan mati.
Sebab bertempur. Percaya kepada amanat dia. Tapi akhirnya, dia boleh berpeluk, bercium dengan orang yang dikatakan kafir tu. Inilah perangai dia. Kita akan dedahkan perangai ini sampai orang akan faham siapa Haji Hadi yang sebenarnya. Ya. Mendedahkan perangai Haji Hadi bukan kita melawan ulama. Ya. Ulama tidak macam itu. Kita sama sekali tidak akan menentang ulama, kerana bagi kita ulama yang sebenarnya itu adalah ulama pewaris Nabi, iaitu akhlak Nabi yang dia bawa, pendekatan Nabi yang dia bawa, kebiasaan Nabi itu diwarisi. Tetapi kalau perangai kamu lebih kurang saja macam Abu Lahab dan Abu Jahal, pemecah belah masyarakat, maka kamu bukan ulama. Walaupun orang Syiah ke, orang mana pun menganggap kamu ulama, bagi kita yang tahu sebenarnya ciri-ciri seorang ulama, takkan mengiktiraf orang seperti ini sebagai ulama. Dia hanya pemimpin politik. Ya, Haji Hadi dengan Lim Kip Siang, dengan Lim Goeng, dengan Wika Siong, sama, semuanya adalah ahli politik. Ya, cuma bezanya ada ahli politik yang berintegriti, ada ahli politik yang rajin datang parlimen, ada ahli politik yang boleh berhujah dengan baik dalam parlimen, ada ahli politik yang tidak akan menggunakan fitnah. Itu saja beza dia. Ya, itu saja beza dia. Level sama. Ya, ahli politik belaka. Haji Hadi pun ahli politik. Cuma Haji Hadi tak sama dengan Lim Goeng. Sebab apa? Haji Hadi kaki ponteng, Lim Goeng tak kaki ponteng. Itu je beza dia. Itu saja beza dia. Ya. Okey. Kita akan pergi ke bazar Ramadan. Yang selasanya cukup sampai di sini. Terima kasih banyak kepada walaun-walaun yang sempat bersama dengan saya. Saya pun tengok tak ada siapa yang minta naik ni. Kalau ada walaun yang sedap kita sembang ni. Ya. Okey. Adakah kita sebut ni astagfirullah, tengah tengok abang tak takut ke merangkak ke akhirat esok, tak sempat minta? Sebab apa nak kena merangkak pula? Nak merangkak depan Haji Hadi, minta maaf dengan Haji Hadi. Haji Hadi tu dia kena merangkak dengan ramai orang. Ya? Kalau saya ada dosa dengan Haji Hadi, paling-paling tidak pun saya hanya merangkak jumpa seorang je. Tapi Haji Hadi larat ke nak merangkak jumpa berjuta-juta orang yang telah dia pecah belahkan, yang telah dia beri ajaran yang sesat. Ya. Kepada waris-waris di Mali tu, Haji Hadi nak sanggup merangkak pergi jumpa seorang-seorang, minta maaf. Kerana amanat akulah bapak engkau mati. Kerana amanat akulah bapak engkau dulu mati, tak payah semayang, tak payah kebumikan. Ya. Tanya Haji Hadi tu, ya, apakah dia tak mati? Apakah dia dijamin? Ya? Dijamin masuk syurga? Dengan perkataan fitnah dia. Dia fitnah. Kemudian tak pernah minta maaf. Ya? Jadi di akhirat sama. Ya? Tak kira kamu presiden parti mana pun, kalau kamu buat dosa dengan orang, kamu kena minta maaf dengan orang. Itu saja. Kalau kamu fitnah orang, kamu kena minta maaf dengan orang. Waktu itu tak ada. Dah tak ada dah kira parti tak parti. Sama je. Ya? Kamu presiden parti ke, kamu Mursyidul Am ke, kamu apa pun. Ha? Kalau kamu membuat fitnah pada orang, tak boleh nak minta maaf. Ya? Berangkaklah. Jangan ingat di akhirat besok orang semua berangkat jumpa Haji Hadi. Kita kena fikirkan Haji Hadi ni pula kena berangkat jumpa lagi ramai orang. Ya, lagi ramai orang. Banyak kegiatan-kegiatan dia yang bercanggah dengan Islam. Ya. Melibatkan akidah. Banyak. Pembohong, penipu pun banyak. Jadi orang macam ini, apakah dia nanti tidak perlu merangkak jumpa sesiapa? Ya, dia selamat. Dia ada kekebalan. Ya. Tak ada saudara. Bahkan ulama lah. Orang yang paling banyak ilmu. Yang dikatakan ulama. Itulah orang yang pertama sekali. Sebab kata orang, ulama ni tak ada macam hakim lah. Hakim mahkamah. Ya, sebelah kaki kat syurga, sebelah kaki lagi kat neraka.
Itulah ulama. Ha? Sebab orang percaya kat kamu. Kalau ada orang sesat, ataupun ada orang yang sanggup melakukan perbuatan membunuh orang kerana percaya ajaran kamu, kamu jawablah. Kamu jawablah. Sampai hari ini dia tak tarik amanat Haji Hadi. Walaupun amanat Haji Hadi pernah dikatakan amanat yang sesat. Pernah difatwakan sesat. Bahkan fatwa itu dimasukkan ke dalam website JAKIM. Ya. Sampai sekarang dia tak pernah tarik. Dia seorang yang takkan, ya, ego lah, kita boleh kata ego lah, ya. Dia takkan nak kata, dia takkan nak ni, ya. Dia takkan mengaku salah. Dia pernah fitnah Anwar Ibrahim, hantar surat kat Yusuf Qaradawi, Persatuan Ulama Dunia. Macam-macam dia kata kat Anwar dalam surat dia. Dan akhirnya Anwar bila jumpa Yusuf Qaradawi, Anwar terangkan cerita yang sebenar. Dan ramai Persatuan Ulama yang tahu. Sebab tu nama dia, ya, amat buruk di kalangan Persatuan Ulama. Tak pelik lah kalau dia tu tidak boleh jejak kaki ke Arab. Tak pelik, saudara. Tak pelik. Perangai macam ni, orang Arab pun tak suka. Bukan kita nak kata orang Arab ni baik sangat. Tapi seteruk orang Arab tu, dia pun tak suka perangai macam ni. Ya. Sesama sendiri pun duk burukkan. Dia dengan Anwar ni bukan orang lain, saudara. Rakan baik. Boleh kata rakan lah. Ya, adalah Abim lagi. Dia kena Anwar bukan baru. Sepatutnya dia yang lebih tahu. Tetapi dialah membuat kenyataan yang fitnah. Anwar Freemason lah, apa semua. Dah terpaksa Anwar jawab. Anwar sebenarnya malas nak jawab Haji Hadi ni sebenarnya. Ya? Tapi bila dah melampau-lampau, terpaksalah Anwar jawab. Tunjuk gambar. Anwar Ibrahim tu bukan dia. Orang lain. Nama sama. Lepas tu bila dah kantoi, dia tak minta maaf pun. Dia tak minta maaf. Ya. Dia tuduh Anwar Freemason. Itulah yang dia hantar surat pada Yusuf Qaradawi, pada Persatuan Dunia. Dia ingat Yusuf Qaradawi tu bodoh macam dia. Yusuf Qaradawi siasat dulu. Kita tengok, panggil Anwar Ibrahim. Betul ke? Anwar Ibrahim pun tunjuk. Anwar Ibrahim yang dimasukkan Haji Hadi itu bukan dia. Rupanya Anwar Ibrahim lain. Tapi matlamat Haji Hadi nak fitnahkan kepada Persatuan Ulama Dunia supaya mereka hilang kepercayaan kepada Anwar Ibrahim. Ya? Tapi tak berjaya. Akhirnya dia sendiri, ya, yang tidak lagi memegang jawatan apa-apa dalam Persatuan Ulama Dunia sekarang. Bahkan banyak negara Arab dikatakan telah mengharamkan Haji Hadi masuk ke negara mereka. Ya. Baguslah tu. Kan? Orang macam tu. Negara lain pun tak nak. Setahu kita, tanah haram Mekah sana, hanya orang kafir tak boleh masuk. Rupa-rupanya Haji Hadi pun tak boleh masuk. Kena ketahu kat Abu Lahab je lah. Abu Jahal, aku pun mati kat sini, dia kata. Kat Arab. Kat Mekah. Kamu pun tak boleh masuk. Ulama dunia apa macam ni? Yang boleh pergi Iran je lah. Negara Syiah boleh terima jadi ni. Ya. Perangai lebih kurang kan. Perangai nak perang, nak pecah belah je. Ha? Negara dah elok dah nak bentuk negara. Oh, cerita lagi dalam Parlimen Tebuk, atap dinding bocor. Itulah dia pandai. Tak habis-habis. Tak ada langsung keluar ayat untuk menyatu padu orang, tak ada. Ya? Ayat tak ada. Semua ayat nak pecah belahkan. Nak mendatangkan keraguan. Menimbulkan persepsi. Ya ni jadi. Ha? Mungkin dia nak melindungi, ya, kemaluan dia. Suatu dia menjerit, sudah cukup jumlah. Lebih dari cukup. Kan? Tunggu istana panggil. Jadi bila benda tu dah, kan? Bila benda tu dah kantoi, dan orang nampak memang dia bohong, maka dia rasa teramat malu lah. Jadi nak cover lah. Kan? Nak cover balik. Terpaksalah, ya, terpaksalah bawa cerita yang pelik-pelik sekarang ini. Pelik-pelik sekarang ni. Okey, cukup sampai di sini. Ramai kata merah ni. Tapi mungkin suasana lampu ke cahaya kan. Saya sekarang berada kat pejabat. Jadi saya takut line tak apa bagus. Okey, insyaAllah. Lain kali kita jumpa lagi. Ya. Terima kasih kepada walawan-walawan, ya, yang telah pun sempat, ya,
bersama dengan saya pada petang ini dalam Tazkirah Ramadan. Itu tazkirah, saudara, ya. Bukan ucapan politik, itu tazkirah sebenarnya. Ya. Dalam bulan Ramadan ini, kita hendaklah perbanyakkan, ya, ingat mengingati sesama kita, ya, supaya yang nak mula sesat tidak disesatkan lebih jauh lagi, supaya mereka lebih sedar, ya, nak mencari kebenaran itu, ya, tidak mudah, kerana ramai di luar sana pemimpin-pemimpin yang hanya nak mementingkan diri sendiri dan mereka sanggup menjual agama demi kepentingan mereka. Jadi kita gunakanlah akal dan fikiran yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk kita menilai. Kita nak pilih mana-mana parti pun tidak ada masalah. Sebab parti itu bukan agama, dia hanya wadah perjuangan, alat. Ya. Kita nak pilih alat, pilih yang ada elok. Ya. Nak pilih alat-alat yang kita nak guna, pilihlah alat yang baik, yang boleh kita gunakan. Ya. Lihat, banyak baca, banyak mendengar di semua pihak, ya, supaya kita boleh membuat keputusan yang lebih adil. Kita juga tak mahu orang yang taksub kepada mana-mana pemimpin. Tak kisahlah Anwar Ibrahim ke, ya, Zaid Hamidi ke, Hadi Awang ke, ya, Abah kau ke, tidak perlu taksub. Ya. Maksudnya tidak taksub ini adalah kita naklah mencari kebenaran itu, ya, mencari kebenaran di kalangan mereka. Ikuti, banyak baca, ya, banyak mendengar, dan fikirkan dengan fikiran kita yang waras. Ya. Banyak pemimpin-pemimpin terdahulu boleh kita jadikan contoh dan juga perbandingan. Ya. Okey, cukup sampai di sini sayang. Okey. Jadi mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di lain masa, ya, supaya tazkirah ini akan terus diberikan, ya, sehingga kita dapat mengecilkan jumlah-jumlah walaun-walaun ini, ya. Sebab walaun-walaun ini adalah sahabat-sahabat kita sendiri, ya, mereka di kalangan orang Melayu dan juga orang Islam kebanyakannya. Jadi kita nak selamatkan mereka supaya tidaklah sesat, ya, selama-lamanya dengan fahaman politik, ya, fahaman politik yang taksub, ya. Yang akhirnya yang untung adalah pemimpin yang menjual agama menggunakan penyokong-penyokong yang taksub. Jadi kitalah bertanggungjawab untuk menyedarkan mereka. Kewajipan kita bersama. Dimaki tidak ada masalah, kerana kita tahu dalam sejarah perjuangan Islam pun mana-mana, ya, Nabi, sahabat, ulama-ulama dahulu apabila nak menyampaikan kebenaran, mereka akan diuji dengan makian, ya, pukul, penjara dan sebagainya. Itulah ujian-ujian yang juga kita akan hadapi apabila kita nak menyatakan kebenaran. Jadi jangan pelik, ya, di media sosial di mana-mana saja pun, di Facebook, untuk maki-maki hamun. Sebab itu bila saya buat live TikTok ini, saya tidak pernah block sesiapa, saya tidak pernah remove sesiapa yang buat komen. Ya, bahkan saya ada alukan bagi mereka yang naik ke atas untuk bercakap. Ya, kita ada alukan. Saya tak pernah block sesiapa, tak pernah mute sesiapa, supaya perkongsian ini dapat, ya, kita kongsikan bersama. Asalkan kamu jangan ke tahap mencarut, merucah dan sebagainya lah. Ya, setakat maki hamun ni, setakat nak sebut saya botak ni, kan, takkan saya nak marah. Kamu sebut saya botak bukan fitnah, memang betul pun. Ya, kamu bukan fitnah saya. Buat apa saya nak marah? Botak, memang saya botak pun, kan. Tidak ada masalah tentang botak itu. Sebab botak itu tidaklah sampai kita mengkafirkan orang. Ya. Okey, cukup sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain masa dalam tazkirah di lain masa lah, ya. Okey, Funisha. Berapa kali cakap lah kata dia. Funisha pun dah boring lah dengar aku cakap lama sangat, ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sekali lagi, ya. Abdul Jalal pula lah. Okey. Pukul 5.30. Ini time sedang elok lah nak pergi ke pergi bazar Ramadan ni, ya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi kalau saat. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.